الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى fardu mandi tajuk. Fardu mandi. Nak bincang ni, nak bincang apa? Fardu ke nak bincang mandi? Nak bincang fardu. Fardu mandi. Jadi nak bilan fardu, bukan nak bincang mandi. Jadi mandi ni kena lengkap fardu lah. Tu selalulah kita sebut, sama je konsep dia. Jadi fardu dengan mandi ni selalu kita sebut beza di antara fardu dengan mandi. Jadi nak nama mandi ni mesti cukup dia punya fardu dia. Mandi ni apa? Mandi dalam syariat ataupun dalam fiqh yang kata mandi ni merujuk kepada perbuatan meratakan air seluruh anggota zahir. Apabila rata seluruh anggota zahir dinamakan mandi menurut syariat. Kalau tak rata walaupun seinci tak dinamakan mandi. Dinamakan melakukan perbuatan mandi tapi tak dinamakan mandi. Sebab tu kita kena tahu fardu dia ataupun kita kena tahu kawasan-kawasan zahir yang wajib dibasuh. Itu mandi. Baik fardu pula. Yang kata fardu mandi ni apa dia? Fardu ni juzuk dia lah. Selalu sama je rukun dengan fardu, juzuk. Juz'un min mahiyah, satu juzuk daripada diri benda, itu dipanggil fardu. Jadi fardu mandi ada dua, berdasarkan qaul ataupun berdasarkan pendapat Imam Nawawi, dua. Apa dia? Yang pertamanya yang kata fardu mandi ni, adapun mandi itu meratakan air lah. Sungguh pemeratakan air tak namakan mandi lagi. Kenapa? Kena ada niat. Itu fardu yang pertama, niat. Yang kedua meratakan air. Jadi dua ni cukup, dua ni dinamakan mandi. Meratakan air seluruh anggota zahir dan niat, dinamakan mandi. Kalau rata air tak ada niat, tak dinamakan mandi menurut syariat. Itu panggil mandi pada pandangan zahir, pandangan adat kita dipanggil mandi lah. Tiap-tiap hari kita mandi menurut bahasa kita, tapi bahasa syariat tak dinama mandi sekiranya tak lengkap dua benda ni, tak lengkap dua fardu ni. Okey, settle. Fardu pun sama, kita dah bahas kenapa panggil fardu, apa beza dengan rukun, apa beza dengan fardu juga sama. Jadi fardu ni dia nisbah, dia beza pada nisbah aja ada. Makna sama rukun dengan fardu. Sama-sama ma la budda minhu, sama-sama juz'un min mahiyah. Cuma beza nisbah. Kalau rukun nisbah dia panggil tak boleh diselangi antara rukun dengan rukun. Mesti mualat, wajib mualat. Tapi kalau penggunaan tu fardu, tanda bahawa tak diwajibkan mualat. Tak diwajibkan mualat. Maksud mualat ni berturut-turut melakukan fardu pertama dengan fardu kedua tu, ataupun satu-satu fardu tu kita boleh. Kita boleh stop, boleh selan dengan perbuatan lain. Macam mandi juga. Mandi boleh. Kita mandi wajib, contoh dia malam ni separuh, basuh separuh pinggang ke bawah, sejuk besok pagi. Nak buat esok pagi seluruh ni sejuk. Maka separuh badan kita angkat awal-awal lagi, bangkit besok ni sebelum subuh, kita komplit separuh badan lagi, maka sah, walaupun kita selam lama dan diselangi dengan perbuatan lain, boleh. Itu dipanggil fardu. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syahdan. Syahdan ni apa dia? Syahdan ni dia panggil, dalam bahasa Arab dipanggil tanbihun, peringatan. Syahdan ni bahasa Aceh tua, bukan Aceh hari ni, Aceh tua. Jadi dipengaruhi orang kita ni, dia dipengaruhi kitab-kitab lama, dipengaruhi oleh bahasa Aceh, bahasa Fatani, bahasa Melayu Aceh, Melayu Fatani, dan Melayu kita lah.
Ataupun Melayu kita dengan Fatani lebih kurang sama sebenarnya. Melayu Fatani, Melayu Kelantan dan juga Aceh. Kenapa? Kerana sejarahnya Aceh ni dia orang panggil salah satu pusat perkembangan Islam selepas daripada apa nama ni, tanah Melayu, selepas daripada Mekah. Mekah tu kita tak nafilah, Mekah, Fatani, kemudian tanah Melayu, ataupun orang panggil Kelantan, Aceh. Tu sebab tu bahasa Aceh banyak dipengaruhi dalam penulisan Melayu kita. Sejarah dia, Aceh ni jatuh Melaka, maka Aceh berpindah ke pusat perkembangan dan perdagangan, pusat perdagangan dan pusat perkembangan Islam berpindah ke Aceh selepas daripada jatuhnya kerajaan Melaka. Sebab tu zaman Portugis, Aceh cuba untuk seran balik, orang panggil apa, bergabung dengan tentera Melayu di Melaka untuk menawan balik Melaka, tapi gagal. Gagal. Faktor-faktornya adalah antaranya faktor kelemahan kerajaan ataupun dia panggil tentera Aceh tak cukup kuat berpadu tenaga dengan tentera Melayu Islam di Melaka untuk menawan. Gagal. Portugis pun dia cuba menawan, gagal juga, dan ambil Belanda juga sama, walaupun di tangan Inggeris juga kerajaan Aceh cuba untuk menawan tanah Melayu, tapi gagal. Nak ceritanya kerajaan Aceh ni masih kuat lah walaupun dia lemah. Lemah tu pada pandangan Inggeris je. Baik. Habis syahdan ni apa dia? Peringatan. Ini satu peringatan. Biasanya gaya bahasa dimulakan dengan peringatan, dimulakan dengan syahdan ni biasanya sebelum ni dia telah sebut secara umum. Dia nak sebut spesifik. Kemudian dia nak detailkan apa yang dia sebut sebelum ni secara general, dia sebut bab panggil apa? Bab mandi secara umum. Maka dia nak detailkan secara satu persatu, maka dia akan gunakan gaya bahasa dia syahdan. Itu fungsi ataupun kata peranan syahdan digunakan oleh ulama kita. Ini gaya bahasa lah. Biasanya berlagu tu. Syahdan dia nak tarik perhatian kita. Ini satu peringatan bagi mereka yang lalai. Tanbihun hadza munabbihum liman ghafala. Ini satu peringatan bagi mereka yang lupa, mereka yang tak aware, tak alert, berkaitan dengan tajuk-tajuk berkaitan dengan hukum asas dalam apa panggil apa? Dalam tata cara mandi. Sebab tu peranan dia mendatangkan tanbih ataupun mendatangkan syahdan ini untuk apa? Untuk perincikan benda yang penting. Dia nak perincikan. Sebelum ni dia cerita umum je. Baik, dia nak perincikan bab mandi. Bermula fardu mandi itu dua perkara. Bermula fardu mandi itu dua perkara. Yang dua perkara tu apa? Bukan mandi, fardu. Cukup dua perkara baru mandi. Tu. Bermula fardu apa? Fardu mandi. Yang mana fardu mandi? Dua perkara. Jadi dua perkara tu fardu mandi, cukup dua itu baru mandi. Itu beza. Kita nak bincang apa? Nak bincang fardu. Apabila lengkap bincang fardu, kita faham. Buat lengkap fardu, barulah dinamakan mandi. Pertamanya daripada dua fardu. Pertamanya daripada dua fardu mandi. Jadi mandi tu kita dah tahu, yang kata mandi dalam bahasa syarak isalul ma' fi jami'il badan, ataupun sayalalul ma' fi jami'il badan. Isalul ma' ni apa dia? Menyampaikan air fi jami'il badan, kepada keseluruhan anggota zahir badan. Itu dipanggil mandi. Ataupun gaya bahasa sayalalul ma', sama sayalalul ma' mengalir, sayalalul ma' fi jam'il badan. Kalau isal menyampaikan, kalau sayalalul ma' fi jam'il badan, meratakan air, sama menyampaikan air ataupun meratakan air pada seluruh anggota zahir badan. Jadi kita nak detail ni apa dia? Nak detail ni kita nak tahu mana anggota zahir badan. Fardu yang kedua. Fardu pertama niat. Okay. Pertamanya daripada dua fardu. Fardu apa? Fardu mandi.
Macam kita lah. Kita nak kenal manusia ni dia ada juzuk dia. Dia ada juzuk dia. Maka kita kenal juzuk. Nak kenal manusia tu, kena kenal juzuk dia. Sebab apa? Sebab manusia ni dia terbentuk daripada beberapa juzuk. Nak nama manusia ni kena lengkap juzuk. Kena ada kepala, kena ada tangan, kena ada kaki. Itu dipanggil juzuk. Kena ada badan. Badan sebahagian daripada juzuk manusia. Jadi kita nak kenal manusia, kena kenal juzuk dia. Pasal apa? Sebab sempurna semua juzuk, baru nama manusia. Kalau manusia tak sempurna, satu daripada juzuk manusia tak sempurna, contoh, kaki ada, badan ada, tangan cantik, kepala tak ada, panggil manusia lah? Tak panggil manusia. Sebab tu konsep nak kenal manusia, kena kenal juzuk. Kena kenal mana tangan. Ni apa? Tangan. Belajar tangan. Cerita. Ni apa? Kaki. Ni apa? Ni badan ni. Ni kepala. Mana yang kata manusianya? Kita kadang-kadang belajar bab mandi. Nak kena mandi. Tak tahu fardu. Tu jam. Sebab apa? Sebab kita nak ingatkan fardu mandi. Dia ingat belajar mandi. Bukan belajar mandi. Belajar fardu. Tak kena fardu, mana nak jadi mandi? Kena fardu dulu. Apabila kita kena fardu dah, buat fardu tu lengkap, nama mandilah dia. Tu. Ini duk main nak kena mandi dulu. Tu yang kadang-kadang mih niat lah. Sebab dia tak kena juzuk dulu. Jadi konsep ulama ajar cantik, kena juzuk dulu. Apabila you kena juzuk, jaga betul-betul buat sekomplit, itulah dia diri benda. Nampak tak? Tu. Itu dia panggil teknik pengajian. Teknik kita mengajar pun macam tu lah. Jangan ajar orang mandi tu. Kadang-kadang orang mandi simple jadi tu. Jadi hilang niat, lupa niat. Mandi dah. Dia tak tahu niat tu juzuk dia. Tu kena melalui juzuk dia. Okey, pertamanya daripada dua juzuk, dua fardu. Apa dia? Niat mengangkat hadas yang tersebut. Niat mengangkat, ini menghilangkan hadas yang tersebut. Hadas apa? Hadas yang menyebabkan mandi wajib lah. Sebab kita nak cerita ni mandi wajib ni. Ataupun mandi sunat lah. Sunat tak apalah. Kita bincang mandi wajib ni. Kita tahu dah sebelum ni mandi wajib. Sebab kepada mandi wajib. Ataupun sebab kepada hadas besar. Kan hadas besar ni kan satu cara je nak hilang dia. Dengan mandi. Cara nak hilang hadas besar, satu, mandi. Baik, sebab hadas besar ni. Sebab hadas besar. Kalau hadas tu kecil, orang panggil tak ada wudu. Tak ada wudu. Tu hadas kecil, tak ada wudu. Tapi kalau hadas tu besar, sebab jadi hadas besar tu dia banyak. Haid, nifas, wiladah, jima'. Ada 4. 4 tu dia panggil punca menyebabkan seseorang itu ada hadas di badan dia. Kalau hadas tu hadas kecil, satu je, tak ada wudu, dia panggil hadas kecil lah. Hadas apa dia Nabi? Ingat? Hadas, ingat tak? Kotoran. Ingat? Kotoran yang tak dapat terlah. Tak apa, ngaji tak ngaji ke? Ngaji malam. Ngaji malam pagi. Ngaji dah ni. Tapi ngaji malam lah. Ngaji kat surah lain lah. Terlah tak ingat tak? Hadah. Amrun i'tibari yaqumu bi'adha'il badan, ataupun amrun i'tibari ala amrun i'tibari. Dia banyak versi ni. Kalau biasanya amrun i'tibari yaqumu bi'adha'il badan yamna'una sihhatis salah. Ada juga dalam versi lain. Dan versi lain apa dia? Amrun i'tibari yaqumu ala a'dha'il badan, ataupun ala a'dha'i adami. Itu banyaklah, ikut tengoklah ulama tu apa macam mana tu. Amrun i'tibariyun, dia yaqumu ala a'dha'i adamiyun, boleh juga, ataupun a'dha'i adami, ataupun a'dha'i yaqumu ala al-a'dha'i. Amrun i'tibari yaqumu 'alal a'dha'i bi'adha'il badan.
Yamna'una sihhati salah. Boleh. Ada juga dalam versi lain, yamna'una sihhati nahwi salah. Betul. Kau mana apa betul? Dia beza versi je. Beza versi. Tengok setengah kitab. Amrun i'tibari yaqumu ala a'dha'il badan. Boleh juga. Ada setengah kitab versi tu dia bawa macam mana? Bagi nikah. Amrun i'tibari yaqumu bi teru. Yaqumu bi a'dha'il badan. Lagi nikah. Yamna'una sihhati salah. Ada setengah kitab yamna'una sihhati nahwi salah. Dia tak sebut salah, nahwi salah. Tu detail sikit. Dia bukan semaya aja. Umpama semaya pun tak boleh. Mana apa bahasa kita? Amrun i'tibari. Dia benda amrun i'tibar. Amrun i'tibar. Dia bukan orang panggil apa? Ni khilaf lah, ada kata benda wujudi. Amrun i'tibar. Sejenis, sebab tu ulama kata amrun i'tibar ni apa? Kotoran yang tak dapat dilihat. Dia jenis amrun i'tibar. Walaupun tak dapat lihat, tapi kotoran tu jenis dia, jenis. Tu ulama kata jenis ada. Ada ulama kata amrun i'tibari, dia tak ada. Walaupun dia tak ada, tapi jenis dia tu ada, setengah ulama kata. Tu. Jadi mudah kita ambil mana-mananya. Kotoran yang tak dapat dilihat oleh panca indera. Yaqumu bi a'dha'il badan ataupun yaqumu ala a'dha'il badan. Boleh mana-mana boleh. Yaqumu ala boleh, yaqumu bi a'dha'i boleh. Nak ringkas pun boleh, nak detail pun boleh. Yaqumu ala a'dha'il badan. Yaqumu ni makna berdiri. Makna berdiri apa? Makna melekat. Jadi hadas ni ya kotoran tak dapat dilihat oleh panca indera, yaqumu melekat ataupun berada pada anggota badan manusia. Tu. Kotoran yang tak dapat dilihat oleh panca indera yang berada pada badan manusia. Itu kita kena tahu tu. Kalau hadas tu ada besar, ni kita bicara hadas besar ni. Kalau hadas tu ada besar, dia ada di mana? Di seluruh badan. Kalau hadas tu kecil, dia berada pada empat tempat. Berada di muka, di tangan, di kepala, di kaki. Tu. Tapi makna sama je. Cuma beza nisbah. Ni kecil, kenapa panggil kecil? Hadas tu berada pada empat anggota saja. Kalau hadas tu besar, semua anggota. Kesan apa? Ada hadas ni, yamna'u ni dia panggil kesan. Kesan dia boleh menghalang. Yamna'u nasihatus salah, boleh mencegah ataupun boleh menghalang daripada sah nahwi salah umpama sembahyang. Bukan sembahyang aja. Sembahyang dan benda yang seperti sembahyang macam tawaf. Tu dipanggil benda yang umpama sembahyang, macam sujud syukur. Sekira-kira haitsu la murakhis, sekira-kira tidak diringankan. Tapi kalau diringankan boleh sembahyang, tidak ada hadas pun. Itu dipanggil hadas. Jadi kesimpulan hadas ni, kotoran tak dapat dilihat oleh panca indera yang berada di seluruh anggota badan. Kesan dia kalau ada, boleh menghalang daripada sah sembahyang. Tu hadas. Kalau hadas tu besar, seluruh badan. Sebab tu kena tahu cara nak hilang dia. Sebab dia hakikat dia kotor. Kotoran ni duduk seluruh badan. Maka nak buang dia, nak bersih dia dengan cara macam mana? Dengan cara mandi ataupun dengan cara meratakan seluruh anggota zahir. Sebab itulah walaupun sikit tak ratai, maka tak dinamakan mandi, tetap dia tu berada dalam hadas. Kotoran tetap ada di badan dia. Baik, niat mengangkat, niat menghilangkan, mengangkat dengan makna menghilangkan, raf'ul hadasi, menghilangkan hadas yang tersebut. Hadas yang tersebut yang mana? Hadas besar yang punca dia tu sama ada hadas tu dengan sebab haid, ataupun hadas tu dengan sebab nifas, ataupun hadas tu dengan sebab wiladah, ataupun hadas tu dengan sebab jima'. Itu dipanggil hadas besar. Sama. Mani. Jadi pertama dia haid, kedua nifas, ketiga wiladah, keempat jima', tambah. Atau kelima keluar mani. Keluar mani juga dipanggil hadas besar. Niat mengangkat akan hadas yang tersebut tu yakni yakni apa? Makna angkat tu. Bukan yakni hadas tu dah, makna angkat.
yakni ni nak perincikan, nak tafsir apa? Nak tafsir mengangkat. Yakni yang kata mengangkat tu menghilangkan yan, yakni akan yan, menegahkan, menghilangkan akan yan menegahkan sah umpama sembahyang, kena hilang akan yan, perkara yang boleh menghalang daripada sah umpama sembahyang. Apa dia? Menghilangkan hadah. Sebab kalau ada hadah, dia boleh menegah, dia boleh menghalang daripada sah sembahyang. Itu kena hilangkan. Nak hilang dengan apa? Dengan cara mandi. Dan memada pada niat mengangkat hadas pertengahan. Hadas pertengahan ni apa dia? Keluar mani dengan wiladah. Kalau ada berat, haid, nifas dengan jima. Dua lagi ada pertengahan. Dua lagi apa dia? Dua lagi wiladah dengan keluar mani. Itu pertengahan. Cuma lima-lima tu kita tak nak sebut pertengahan, rangkum jadi besar. Jadi hadas besar, lima-lima. Tapi kalau nak detail, hadas pertengahan ni apa dia? Janabah dan juga wiladah. Janabah ni apa? Janabah ni orang berjunuk lah. Berjunuk ni keluar mani pun panggil berjunuk, jimak pun panggil berjunuk. Itu janabah. Jadi janabah ni sebab tu dia panggil secara asasnya ataupun umumnya dia empat je. Haid, nifas berat, wiladah dengan janabah ringan. Itu pertengahan, hadas pertengahan, janabah tu pertengahan, wiladah pertengahan. Wiladah dia apa? Semata-mata melahirkan anak. Semata-mata melahirkan anak tu wiladah. Lepas lahir anak, nifas. Tu darah berat. Hadas berat, hadas besar. Lepas tu haid satu lagi, hadas besar juga. Janabah, janabah ni hadas. Junuk tu orang. Janabah tu kena pada hadas. Perbuatan nak jadi hadas tu apa dia? Jima. Perbuatan dia. Perbuatan nak jadi seseorang itu berada dalam hadas yang nama janabah tu. Janabah kena pada hadas. Dia berjunuk, maknanya dia berada dalam hadas. Junuk. Orang junuk tu. Orang berjunuk dia panggil. Dia berada dalam hadas. Hadas apa? Dengan sebab dia berjima, janabah, jadi hadas janabah. Dengan sebab dia keluar mani. Tu. Dan memada, ini sah. Niat tak wajib ulang. Dan memada pada niat mengangkat hadas pertengahan itu dan hadas besar itu. Dua-dua ni kita niat satu je, sah, tak perlu ulang. Memada ini sah, tak wajib ulang pada niat mengangkat hadas pertengahan, jima ataupun keluar mani. Dan memada juga hadas besar itu, memada apa? Dengan niat. Mana niat dia? Nawaitu rafa'al hadasil akbari. Ni bukan niat ni. Ni nak contoh je ni. Ni lafaz. Tapi dia kata tadi memada dengan niat. Niat dah hatilah. Ni bukan niat. Nawaitu rafa'al hadasil akbari ni dia panggil lafaz niat. Kalau kalau ikutkan tak muafakat lah. Dia kata memada niat. Tiba-tiba main lafaz. Memada niat dan niat mengangkat hadas pertengahan dan hadas besar tu dengan niat. Mana niat dia? Nawaitu rafa'al hadasi. Itu bukan niat. Itu panggil apa? Panggil ungkapan pada niat. Kalau niat dia bunyi lagu tu lah. Tapi ini bukan niat. Ini lafaz niat. Niat ni dia tak ada suara, dia tak ada huruf. Tak ada suara, tak ada huruf. Niat ni lintasan. Ni cerita niat, ungkapan pada niat. Kalau cerita isi hati kita duduk dalam hati tu, dia bunyi lagu ni lah. Nawaitu rafa'al hadasil akbar. Artinya sahaja aku mengangkat hadas yang besar. Walaupun dia angkat hadas pertengahan, sah. Niat hadas besar. Ataupun
Dia boleh dua-dua sah. Nawaitul ghusla al-wajiba. Artinya sahaja aku mandi wajibah. Mandi apa? Mandi wajib. Sah. Dia jima niat mandi wajib. Sah. Keluar mani niat mandi wajib. Sah. Habis. Baik, cara niat pula. Niat kita dah tahu, lintasan di hati. Bukan ucapan, dah tahu dah. Tu acak kali kita ulang. Ucapan dalam hati itu bukan niat. Itu dia panggil hadisun nafsi. Perkataan hati tu, niat ni dia terlintas saja, walaupun hati tak bercakap. Kalau hati bercakap, dia panggil percakapan hati. Tu. Baik, ni nak cerita cara niat. Dan wajib ada niat itu. Bila nak kena niat tu? Tak kala. Tak kala ni ketika apa? Ketika kena air pada zahir badan seorang. Ketika kena saja air di mana-mana juzuk badan yang zahir itu, serentak dia niat. Tu. Ketika kena air itu. Baik, dua cara. Atau baik, cara pertama dia panggil serentak. Ketika kena air terus ada niat. Itu cara pertama. Atau cara kedua, mana-mana juzuk badan dia, air kita mandi air pahit, terkena atas kepala dulu, ataupun terkena atas tengkuk dulu, ataupun terkena di dada dulu, terus kena air, terus niat. Cara pertama, kita duduk masuk letak bawah shower, kita duduk bawah batak pahit kita, terkena je atas kepala, terus kita niat, aku mengangkat hadap besar. Okey, satu. Atau yang cara yang kedua, ataupun selama ada air itu mengalir atas zahir badannya. Ini cara kedua. Cara kedua ni kita tak nak pilih cara pertama. Sebab apa? Sebab cara pertama ni payah. Kenapa payah? Masa air kena atas kepala tak niat lagi. Masa air mengalir sampai ke tengkok kita baru niat. Sah ke tidak? Sah. Itu cara kedua. Cara kedua ni kita boleh niat di mana, iaitu kena air mula-mula kena atas kepala kita, tak ada niat lagi. Tapi sah niat selagi mana air duk mengalir di badan kita. Mana-mana juzuk kita boleh niat. Contohlah, masa air duk kena atas kepala tak niat, sampai air ke tengkok tak niat lagi. Bila kena niat? Ketika mana air kena di atas belakang kita. Ketika air atas belakang kita tu baru kita niat. Sah. Tapi ingat, mula kat situ mula dikira niat, mula dikira permulaan niat. Maka cara macam mana nak bagi sah seluruh badan? Maka tempat yang belum ada niat wajib kita ratakan balik. Jangan atas tu dah kita naik, kita tak rata balik, tak sah. Kerana permulaan niat kita adalah atas belakang. Maka atas yang dah kena air first tu, air mula-mula kena tu, kita kena ratakan kembali. Jangan kata, atas dah kena awal dah, tak perlu ulang balik dah. Tak boleh. Kenapa? Kerana masa air kena di atas itu, kita tak ada niat. Tak dikira mula lagi. Tak dikira permulaan sah niat kita. Apabila niat atas belakang tu baru mula, maka dikira sampai ke bawah, dan atas tu kena ulang balik. Mula atas belakang ni dah ada niat aku mandi wajib, maka turun sampai ke bawah, ingat di atas balik kena pusing balik. Kena ratakan balik. Ini dia dah musannif beritahu. Tuan guru kata, qala al-musannif rahimahullahu taala, atau selama ada air itu mengalir atas zahir badannya, badan seseorang. Tetapi tu istidrak. Kata apa? Istidrak kata sungguh pun sah di mana-mana kita mula niat. Tempat pertama tu air kena tak niat lagi, separuh badan mandi barulah niat, sah. Selagi mana air tak berhenti, air duk mengalir lagi, sah. Tapi sungguh pun sah, wajib ulan basuh tempat yang kena air sebelum ada niat itu. Wajib, bukan sunat dah. Sebab dikira, kata kunci dia, permulaan niat dikira tempat kita niat, dikira sah. Tapi tempat yang basuh sebelum ada niat
wajib diulang balik. Dan sunat habis. Sunat talaffuz. Tu dah wajib dalam hati. Dalam hati terlintas aku mandi wajib. Aku mandi wajib, tu sunat. Dua item je sunat. Nawaitu raf'al hadasil akbari. Aku mengangkat hadas besar. Aku mengangkat hadas besar. Hadas besar. Aku mandi wajib. Itu item wajib. Baik, dan sunat berlafaz niat dengan perkataan. Nak dapat pahala kena berlafaz dengan perkataan. Kataan sekurang-kurang telinga kita dengar baru dapat pahala sunat. Kalau suksi telinga tak dengar, tak dapat pahala sunat. Nak kena telinga kita dengar jelas. Aku mengangkat hadas besar. Aku mandi wajib. Telinga kita dengar baru dapat pahala. Dan sunat berlafaz niat dengan perkataan. Perkataan mana? Seperti yang diniat itu. Perkataan hak supaya dia niat tu. Kalau dia niat mandi wajib, mandi wajib lah dia berlafaz. Kalau niat mengangkat hadas besar, maka mengangkat hadas besar lah dia kena berlafaz. Jadi syarat untuk dapat pahala ni, pertamanya dia menggunakan bahasa yang dia faham. Yang keduanya, volume suara sekadar didengar oleh telinga dia sendiri. Itu dapat dapat pahala sunat. Untuk dapat pahala sunat mesti menggunakan bahasa yang dia faham. Boleh bahasa Inggeris, boleh bahasa Siam, Tamil, bahasa Arab pun boleh. Atau bahasa Melayu dia boleh. Tak erti bahasa Arab, nawaitu ghuslal wajibah ni, tak erti wajibah, tak erti, tukar pada bahasa Melayu. Aku mandi wajib. Nawaitu rafa'al hadasil akbar ni tak ingat, tukar bahasa Melayu. Aku mengangkat hadas besar. Jadi satu bahasa dia faham, yang kedua didengar oleh telinga sendiri. Habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan keduanya daripada dua fardu mandi. Ni penting ni. Niat tu biasanya mudah je, kita dah tahu dah. Yang ni antara fardu yang penting yang perlu kita fokus. Dan kedua daripada dua. Dia kalau ikut Imam Nawawi memang dua je lah. Itu yang masyhurnya. Buku kitab mana-mana pun mazhab Syafi'i, fardu mandi dua. Niat meratakan air seluruh badan. Tapi kalau iman atau Syekh Rafi'i, dia tiga. Fardu mandi di sisi Syekh Rafi'i ada tiga. Apa dia tiga tu? Fardu yang ketiganya ialah izalatun najasi, menghilangkan najis. Tapi kalaulah Syekh Nawawi ada najis pun sah mandi. Tak menjadi isu, tak menjadi fardu nak kena clear najis dulu. Tapi Syekh Imam Rafi'i kena bersih najis dulu. Kalau darah duk ada, orang panggil apa, najis di badan duk ada lagi, air kecil duk melekat di badan, kena bersih. Darah duk ada di badan, kena bersih. Apa saja najis kena bersih. Tapi kalau Imam Nawawi, kita ambil yang qaul mu'tamad, sunat bersih badan daripada najis baru mandi wajib. Najis ni ataupun mustaqzarah. Dan kedua, ya, Imam Rafi'i tiga. Tapi mu'tamad Imam Nawawi lah. Syekh Rafi'i tiga. Yang kita duk pegang tu mu'tamad lah. Lepas tu ada orang kadang-kadang dia campur aduk lah. Ada orang duk bertegak, orang panggil duk berkerah. Dia kata tak boleh, tak suci najis, tak sah mandi wajib. Duk ada bertepek lagi najis tu, tak boleh. Mana boleh, dia kata. Nak mandi wajib macam mana? Duk ada darah, tak bersih darah lagi. Kena bersih dulu darah baru mandi. Kita mandi dengan darah-darah duk ada, contohlah najis darah ataupun najis lain lah. Najis yang kena buang dulu, dia tak buang lagi najis, terus mandi. Sebenarnya dia duk berkeliru dengan dua pandangan tu lah. Kalau umumnya kita belajar biasa ni, kita ambil qaul mu'tamad lah Imam Nawawi. Yang kita duk belajar kitab mana-mana pun, fardu mandi ada dua, jadi ada orang pula datang ni, dia tak ceritalah yang kata qaul tu qaul Imam Syafi'i, qaul Imam Rafi'i. Duk berkerah, itu tak kena adab lah. Dia kena ceritalah, betul dah
Muktamadnya macam itulah. Boleh mandi, ada wajib, ada najis pun sah, tak ada kena mengena pun. Contoh mandi wajib tak basuh begok, boleh. Lepas tu basuh begok dulu, punya penyegan air sikit, dia kata mandi dulu. Tu begok air segayung je. Begok tak basuh mandi wajib. Tu ada tanya soalan, boleh tak begok tak basuh mandi wajib? Tak boleh. Kenapa? Nak macam dia, mungkin dia terkeliru ataupun dia fikir dengan akal lah. Dia kata takkanlah najis duduk di punggung. Dia kata nak mandi wajib, bersihlah dulu. Mungkin dia fikirlah, ataupun dia keliru dengan pendapat Imam Rafi'i lah. Imam Rafi'i sungguh dia tak boleh, dia kena basuh begok dulu. Basuh begok dulu baru mandi wajib. Tu tak tanya lagi pasal itu tak isu pelik lagi. Ambil wudu, betul, ambil wudu itu mandi wajib. Wajib biasa je, boleh mandi wajib tak begok pun, tak basuh begok pun. Ambil wudu pun boleh, begok tak basuh. Begok tak basuh lagi, ambil wudu dulu. Lepas ambil wudu baru basuh begok. Tak ke pelik? Lepas ambil wudu basuh begok batal, dia kata. Ada cara tak batal? Macam mana dia kata ambil wudu begok tak basuh? Boleh, sah. Ambil wudu tak basuh. Sebab tak syarat bersih najis. Cuma sunat lah, sunat bersih najis. Sunat basuh begok dulu baru ambil wudu. Jangan buat pelik Nabi. Tak lagi buat beramal. Begok dulu. Lepas begok ambil wudu. Lepas ambil wudu baru basuh begok. Sekali kena buat kan? Nak beramal. Boleh amal itu kan. Amal itu tak apa. Tak ada orang marah amal itu. Jangan amal orang marah sudah. Jangan beramal dengan orang tak suka. Itu tak balik rumah. Ni boleh. Dia baca hadis macam tu. Apa pun orang baca hadis tentang apa-apa, dia kena beramal lepas sekali. Tak kisahlah. Nabi kata apa? Kalau jenis amalan lah, kena beramal lepas sekali. La yatamassahu zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Dan ada lagi hadis panjang riwayat dia. Nabi kata la yatamassah, jangan kamu pegang. Larangan tu. Zakarahu, apa dia Nabi? Zakarahu. Tak tahu. Zakar lah. Ma zakara, tak ada lagu tu. Dulu lagu kita ada tengah muda-muda kan. Lagu ma zakara. Dia tanya zakar, ma zakara. Masa tu saya duduk tengah sekolah. Kalau mendengar ke duduk digeri tak ingat. Kawan-kawan duduk melawak. Dia kata ada ke sekarang ni penyanyi tu jadi bini Akihai. Bukan perdah lah sekarang ni. Dia kita tanya ma zakara. Melawak kawan-kawan. Tak ada ke tajuk lagu tu, penat dia kata. Dia tanya ma zakara. Bunyi sedap. Bunyi sedap. Ma zakara. Lagu apa? Rentak dia rentak. Apa dia panggil rentak? Rap bukan rap. Arab. Pada pasir Arab. Arab kan. Ma la yatamassahu zakarahu biyamini, jangan kamu pegang zakar kamu wa huwa yabul, sedangkan kamu dalam keadaan kencing. Tak boleh pegang. Maksud tak boleh pegang ni, kencing jangan pegang zakar kita menggunakan tangan kanan. Biyaminihi, tangan kanan. Tak boleh guna. Kalau guna tangan kanan, kalau kita peganglah, kita pegang zakar kita menggunakan tangan kanan ketika kita basuh najis ataupun ketika kita kencing. Makruh. Kalau tak pegang tak apalah. Ni cerita pegang. Jangan tanya pula kalau tak pegang makruh. Tak makruh lah tak pegang. Ni cerita pegang menggunakan tangan kanan. Dia sunat apa? Sunat tangan kiri. Kena beramal. Orang baca hadis tu dia nak beramal. Beramal kecil sekarang. Terus pegang tangan kiri. Dia beramal dengan hadis ni. Walaupun sekali. Kali kedua tak pegang dah. Tak apalah. At least dia beramal dengan hadis dah sekali. Tu ulama dulu dia punya komitmen dia, apabila dia baca hadis tu dia buat. Mana boleh buat lah kita, mana boleh buat kan. Habis barang mana boleh buat kan. Bukan semua boleh buat. Tapi biasanya kita pakai hos. Tangan kanan. Hos tangan kanan. Tak apa, hos tangan kanan. Hos tangan kanan, jadi kiri ada, kiri pegang. Okey, cuma tak dapat pahala sebab apa? Sebab kita pegang saja. Kenapa pegang tangan kiri ban? Dah tangan kanan duduk belah ni.
tak dapat pahala. Kena niat lah. Niat. Kenapa kita pegang tangan kiri? Sunat. Pegang tangan kiri sunat. Ada orang pegang, kenapa pegang je? Tak pegang masuk tembok ke lain lah Ustaz. Oh, tak dapat pahala juga. Dia pegang tu pasal takut zakat dia pergi ikut kiri. Tak tadi. Kita nak pegang kerana sunnah. Kerana sunat pegang tangan kiri. Kenapa pegang tangan ni? Tak pegang pun masuk dalam lubang. Aku pahlawan memang terbilan. Tak ada kiri kanan lagi. Kalau masuk siri 5 dia lemon hari. Mulai lemon lagi, beres ni lagi. Merata. Dia tak masuk lubang. Nabi tak tahu lah. Faham Nabi? Kena kepala pula. Nabi, tengok ini penting. Fardu mandi itu meratakan, ni, mengalir air atas zahir sekalian badan. Zahir ni apa? Zahir ni kawasan badan yang nampak pada pandangan mata kasar. Itu wajib. Dia kena tahu. Macam telinga. Zahir telinga, lubang telinga zahir, bukan dalam tu. Zahir nampak dia. Lubang hidung zahir, bukan dalam tu. Dalam tu sunat je kita buat. Tu zahir. Zahir pandangan mata kasar sekalian badan. Dia nak perinci mana zahir tu. Bermula qala al-musannif rahimahullahu taala, bermula nak detailkan kawasan zahir. Bermula baran. Baran ni apa? Kawasan, anggota. Baran yang zahir. Bermula anggota yang zahir ataupun kawasan yang zahir. Zahir tu apa? Zahir tu nampak secara kasar ataupun mudah nampak terbuka. Tu. Nampak secara kasarnya. Okey. Bermula anggota ataupun kawasan yang zahir pada dubur seseorang. Pada dubur ni, pada lubang dubur. Dia nak cerita lubang ni. Nak cerita kawasan zahir pada lubang dubur. Bukan dubur tu. Nak cerita lubang. Mana zahir pada lubang dubur seseorang tu? Bermula baran yang zahir pada lubang dubur seseorang dan pada faraj perempuan. Mana jadi zahir dia ni? Ni bit ni, pada. Ni pada ni tempat zahir. Ni tak perasan ni. Pada ketika duduk qada hajat. Ketika dia duduk qada hajat, nampak pada pandangan kasar. Itu tempat zahir. Kalau dia berdiri, tak nampak lah. Ni dia nak detailkan. Kita duk perasan, apabila kita berdiri tak nampak, tertutup. Diri kan, tertutup lubang exhaust kita. Tak nampak pun, sama je. Apabila air tak boleh masuk tu. Di lubang dubur tu, lubang jubur tempat kita duk basuh, berok, kita basuh tempat tu. Kita mandi wajib berdiri, memang tak masuk lah air. Sedangkan tempat itu adalah tempat yang zahir. Kenapa zahir? Kerana apabila kita duduk ketika kita nak qada hajat, kita nak berok, maka tempat tu terbuka, nampak. Dipanggil zahir. Itu tu dua anggota tadi tu. Dia beza ni, tempat ni. Farah perempuan, beza anggota zahir pada mandi wajib dengan anggota ataupun farah pada bab sentuh batal wuduk lain. Ni akan datang kita belajar perkara batal wuduk, sentuh faraj, sentuh lubang dubur, sentuh zakar. 3. Sentuh faraj, sentuh zakar, sentuh lubang dubur. Farah ni kalau bab pada sentuhan wuduk, dia ketika dia berdiri, sentuh di atas lubang farah tak batal. Ketika dia berdiri, dia tertutup. Ketika dia duduk, ketika qada hajat, baru terbuka tempat tu. Tempat yang terbuka itu sentuh batal. Bab perkara batal wuduk. Bab mandi sama pada apa? Sama pada wajib basuh. Tadi sentuh. Ni wajib basuh. Basuh tempat mana? Farah ni
Kalau dia berdiri tertutup farah, tidak sempurna mandi, tak sah mandi. Kenapa? Kerana dalam itu adalah zahir. Maka dia duduk, dia akan terbuka dalam tu. Dalam itu mesti diratakan ketika mana dia mandi wajib. Itu faraj. Zakar tak apalah. Zakar tak ada masalah apa. Itu dua anggota tadi. Dinamakan zahir badannya juga sama. Dinamakan zahir badannya juga. Habis. Demikian lagi itu begitu juga. Begitu juga tu apa? Sama juga. Sama pada pihak mana? Sama pada pihak dinamakan zahir badan. Tu wakadzalika, dia ada wajah syabah. Demikian juga ada wajah syabah. Ada khilaf lah ni. Lepas tu dia panggil dia tak budam, dia demikian. Demikian juga baran yang dalam kulub. Dalam kulub. Baran yang dalam kulub, maka wajib menyampaikan air pada sekalian itu. Maka tu tafriq. Tafriq bagi apa? Tafriq bagi kesimpulan 3 anggota zahir. Wajib menyampaikan air. Wajib ni dia panggil tafriq pada syarak. Keluar hukum lah tafriq tu. Apabila nak tafriq syarak, biasanya hukum lah. Syarak apa? Syarak wajib basuh anggota zahir. Syarak yang kata anggota yang wajib basuh ni ada berapa anggota? 3. Pertamanya lubang dubur, yang keduanya faraj, yang ketiga masuk yang baru ni ialah kulub. Dalam kulub. 3 ni faraj, lubang dubur, kulub. Syarat mandi ni wajib, syaratnya nak mandi kena rata 3 ni. Baik, apa hukum rata tu? Maka maka wajib, bukan sunat, wajib. Wajib apa? Menyampaikan air pada sekalian itu. Sekalian itu tu apa itu tu? Sekalian 3 anggota tadi. Anggota apa? Wajib sampai ke anggota faraj. Wajib sampai air ke lubang dubur. Wajib sampai air dalam kulub. Kulub apa dia, mana? Kulub apa? Kulub. Oh, siapa? Kulub. Mau ada kulub? Allah ada kulub. Ada kulub lagi? Bukan kelulu. Madu tu kelulu madu. Oh, tu jangan. Tu siapa pun mau kelulu. Ni bagi free tak mau ni kulub ni. Awak nak tahu apa kulub? Tu orang kata kalau Kelantan terkenal geng kulub ni. Ni kulub ni. Kelantan istilah biasa kulub ni. Dia kata tak jawi. Kulub. Kulub kan najis. Mana ada dalam kulub tu kan orang tak jawi, tak sunat kan? Biasa tak sunat kan dia kombek dia apa panggil? Hasap kepala dia tu kan penuh dengan apa panggil apa kulit. Kotoran tu panggil apa? Orang panggil kulub tak? Kulub lah najis tu tak? Dalam tu kan ada macam putih-putih. Sekarang ni kita tak boleh tengok dah, tak ada dah, kita dah buang dah masa budak-budak dulu. Ingat lagi dah. Betul-betul kan? Saya pun ingat lagi. Kuat ingatan mah. Ingat tak betul. Ingat kulub. Maka roh ingat benda najis. Tapi dah tak nak lupa macam mana kan? Itulah kulub. Kan orang tak, orang mati, ni isu akan datang lah, isu dalam bab tajhizul mayit, nak mandikan mayat. Dalam kulub ada najis. Tak boleh nak puasa tu, dia dah mayat dah. Tu nak macam mana? Dalam bab tajhizul mayit dia cerita. Khilaf lah di antara Imam Syafi'i. Dia khilaf di antara Imam Rafi'i dengan Ibn Hajar, Imam Nawawi. Kalau cedik kan sakit kan? Tak boleh. Sebab dia mayat. Kalau dalam kulub ada najis, tak boleh nak buat apa. Cuma ada pandangan lebih ringannya ialah tayamum lah. Tapi kalau Syekh Ramli, Syekh Ramli dia boleh tayamum, Syekh Nawawi boleh tayamum. Tapi kalau Rafi'i tak boleh tayamum. Sebab apa? Dia kata nak tayamum kena clear najis. Kan dia fardu mandi, dia kena ada 3. Panas kambuh macam tu lah. Tak boleh mandi. Tayamum pun tak boleh. Kapal macam tu lah. Tapi ambil yang ringan lah. Yang ringan tu dia panggil tayamum. Tayamum tempat yang tak boleh kena air. Yang ni mudah. Buang je lah kombek kita tu. Najis.
Dalam kulub tu. Demikian lagi barang dalam kulub. Nak ceritanya bukan nak cerita kulub tu. Jadi silap faham apa? Bukan cerita kulub. Dalam kulub tu, tempat ada kulub tu zahir. Kena buka. Macam ni tu payah tu orang tak Jawi tu. Mandi wajib payah kena buka. Orang Kelantan kata leceh. Tak tahu bahasa standard saya pun tak pandai. Tak pandai bahasa standard. Tak faham ah? Itu nak tunjuk payah. Kalau kulit ada mudah buat kulit. Kita tak ada kulit semua dah. Buang habis dah. Kok putera tak buang lagi. Tak buang boleh tunjuk. Boleh tengok video tak? Boleh tengok. Habis. Wallahu a'lam. Syarat sah wuduk dan mandi cukuplah. Dia gelo banyak dah. Tengah malam ni masuk channel lain dah. Syarat sah wuduk dan mandi. Yang penting kat ni. Ni kita akan bincang akan datang. Macam ni kafir kita biyah hak boleh puasa mandi dia. Dia tak nak niat. Dia puasa. Sebab apa? Sebab syarat sah wuduk dan mandi ada 12. Wallahu a'lam. Patut kita selut, patut. Soal lain dia cepat. Kita duk menyuk-nyuk lah. Sembang benda lain banyak. Tak lain dia main buah aja. Kutik jenis kutik buah. Nak tobik banyak dia. Buah aja jatuh. Kalau siapa bekah, apa panggil apa? Raga besar lah dapat buah. Raga halus lah. Kan? Buah aja. Tu beza orang mengaji. Orang mengaji betul dengan mengaji tak betul. Mengaji tak betul ni duk dengar sampah banyak. Buah tak ada pun. Buah sejam buah seketul. Sejam atau 40 minit mengaji. Baru dapat 1-2 je buah. Jenuh kita tunggu. Tadi kulub tadi. Kalau lajak je tak lupa kulub. Kita dah lajak lagi duk main bukan buah dah. Duk main daun kering je. Yang kering buah dah berguni bukan jadi kerja apa pun. Kita orang tak faham. Nak mengaji kena cari guru betul. Guru betul ni orang dulu jauh dia pergi, jalan kaki dulu. Hari ni dengan kereta letih pun. Dulu jalan kaki. Pergi jalan kaki jauh. Sebab apa dia tahu dah nak dapat buah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.